Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang kepada pembacanya di akhirat kelak sebagai pembantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 2024 Masihi bersamaan 1446 Hijri. Tentunya pada malam ni anda bersama dengan saya Rahimi Piramli dan saya ditugaskan bersama dengan rakan tugas saya pada malam ini. Saya Nur Alia Maisarah Urbanus binti Abdullah. InsyaAllah kita akan bersiaran sehingga akhir majlis nanti. Betul. Dan sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bersiaran langsung bersama anda daripada Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia bermula pada malam ini iaitu 5 Oktober sehinggalah 12 Oktober 2024. Jadi untuk penonton stay tune bersama dengan kami bermula pada malam ini. Pasti kita akan mula pada jam 8.45 malam dan anda boleh saksikan kami tentunya di RTM 1 dan juga saluran-saluran bersama RTM Radio. Dan kita ada juga Salam FM, Nasional FM, IFM, Trax FM, banyak. Tapi yang memandu tu tak boleh menonton, boleh dengar radio. Ya, ini penganjuran Majlis Tilawah Quran kali ke-64. Maknanya Ustaz, kita sudah 64 kali menganjurkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang pastinya penganjur utamanya adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga berakan agensi bersama adalah kerajaan yang lain turut bersama sebagaimana RTM dan juga kesihatan dan sebagainya bersama dengan kita. Dan untuk itu Ustazah, kita sudah pun mendapat isyarat bahawa ketibaan Perdana Menteri telah pun sampai ke Dewan dan kita serahkan majlis kepada juru acara majlis di Dewan Merdeka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyakuna sirajan munira. والصلاة والسلام على محمد أرسله الله ليكون أسوة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه والذين يجاهدون في سبيل الله ليلا ونهارا وأستفتح بالذي هو خير عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari bin Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Nur Aini binti Muhammad. Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, dan yang berbahagia Datin Setia Nik Roslini binti Raja Ismail. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, dan yang berbahagia Puan Hanani binti Harun. Yang berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan, Tuan Yang Terutama Duta-Duta Perwakilan Asing. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan yang berbahagia Datin Insyirah Irwati binti Jalani. Jemaah hakim dan peserta Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64, pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media dan tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 bagi tahun 1446 Hijri bersamaan 2024 Masihi, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia.
ضيوفنا الأعزاء وحضورنا الكرام، نحييكم ونرحب بكم جميعا في الاحتفال المالزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم وحفظه لدورته 64 لعام 1446 هجرية الموافق عام 2024 ميلادية، المنعقد بقاعة الاستقلال للاحتفالات الكبرى بمركز التجارة العالمي بالعاصمة كوالالمبور ماليزيا. فحللتم أهلا ووطئتم سهلا. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to the opening ceremony of the 64th International Al-Quran Recital and Memorization Assembly 2024-1446 Hijriah at the World Trade Center WTC Kuala Lumpur, Malaysia. Hadirin yang dimuliakan Allah, membuka tirai pembukaan majlis pada malam ini dengan bacaan doa. Dengan ini dipersilakan Al-Fadhil Tuan Haji Ihsan bin Muhammad Husni, Imam Besar Masjid Negara, untuk memimpin bacaan doa. أيها الحفل الكريم، نستحل احتفالنا هذا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، يرفعه فضيلة الأستاذ الحاج إحسان بن محمد حسني كبير أئمة الجامع الوطني بكوالالمبور، فليتفضل مأجورا. The Grand Imam of the National Mosque of Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Haji Ihsan Muhammad Husni, will now recite the dua. Dengan hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين ومنهاجا للمؤمنين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, di malam yang penuh barakah ini kami menadah tangan kehambaan menzahirkan kesyukuran di atas limpah kurnia dan rahmat-Mu. Kerana dengannya dapatlah kami berhimpun di majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 tahun 1446 Hijri bersamaan 2024 Masihi, bertemakan Al-Falah Pemacu Malaysia Madani, yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Allahumma ya alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui hasrat tujuan kami. Oleh itu, titipkanlah kesabaran dan kekuatan kepada kami agar dapat mengurus kepelbagaian dalam budaya dan bahasa yang ditutur. Kami jua pohon majlis ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Allahumma ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai landasan memartabatkan Al-Quran, mengeratkan persaudaraan, memperkukuhkan hubungan yang terjalin berteraskan Islam dan Al-Quran. Allahumma ya zal fadli wal judi wal karam. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Kami memohon ihsan darimu, kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala kekurangan dan keaiban. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai sepanjang zaman, memupuk perpaduan dan persefahaman. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ucapan terima kasih kepada Imam Besar Masjid Negara di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.
Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis kini diteruskan dengan mempersilakan Puan Hajah Rahmas binti Abdullah untuk tampil memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Mu'minun bermula ayat pertama. والآن سنعيش هذه اللحظات الربانية مع القارئة ضيفة الاحتفال السيدة الحجة رحمس بنت عبد الله من ماليزيا، والتي ستتلو علينا ما يتيسر لها من سورة المؤمنون ابتداء من الآية الأولى، فلتتفضل مأجورة. Ladies and gentlemen, our guest reciter, Madam Hajah Rahmas binti Abdullah, will now recite from verse 1 of Surah Al-Mu'minun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Hajah Rahmas binti Abdullah. Beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun 1982, tahun 1984, tahun 1985, tahun 1992, tahun 1994 dan tahun 1995. نشكر للسيدة الحجة رحمس بنت عبد الله على هذه التلاوة المباركة. هذا وقد سبق لها أن فازت بالجائزة الأولى في الاحتفال الوطني والدولي بتلاوة القرآن الكريم لعدة سنوات، في سنة 1982 وفي سنة 84 وفي سنة 85 وفي سنة 92 وفي سنة 94 وأخيرا في سنة 95. Ladies and gentlemen, the guest reciter was emerged as the winner for the National and International Recital Assembly in year 1982, 1984, 1985, 1992, 1994 and 1995. Hadirin acara utama pada malam ini, penyampaian ucapan perasmian pembukaan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 pada malam ini. أيها السادة الكرام، وها قد آن الأوان لنستمع إلى خطاب الافتتاح الرسمي الذي سيلقيه صاحب الدولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنوار بن إبراهيم، فليتفضل مشكورا. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim will now present his speech and officiate this year's 64 International Al-Quran Recital and Memorization Assembly.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tan Sri Johari Abdul, Ketua Dewan Rakyat, Saudara Dr. Umar Naim, Menteri Agama, Tan Sri Hamzul Azri, Ketua Setiausaha Negara, Kepala Menteri, Ketua Pengarah, rakan-rakan, tuan-tuan yang terutama, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana kita dapat teruskan satu tradisi yang dimulakan awal sejurus selepas kemerdekaan atas ikhtiar yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Majlis tilawah kemudian diperkembangkan dengan pengisian, dengan hafazan Al-Quran. Dan sehingga kini penyertaan itu sangat membanggakan. Tapi seperti mana kita sedia faham semangat membaca, menghafal, memaknai, memahami dan melaksanakan semangat Al-Quran ini satu hal yang terikat dengan keyakinan kita. Dan oleh demikian, mari kita panjatkan kesyukuran serta doa. Mudah-mudahan majlis yang permai ini dengan peserta lebih 92 orang dari 71 negara untuk memberikan kesan dari segi peningkatan kefahaman dan penambahan iltizam atau komitmen untuk melaksanakan cita-cita Islam. Saudara-saudari kita mengadakan majlis dalam keadaan aman, suasana gemilang. Tetapi dunia Islam itu tidak begitu. Kerana kecelaruannya, perpecahannya, dan dijadikan gelanggang negara-negara musuh menyerang, menghina, menjajah seperti yang berlaku di Gaza, Palestin dan sekarang telah menjalar ke Lebanon. Jadi kita harus jasa bertekad memahami maksud dan keperluan perpaduan di kalangan kita, kefahaman dan kesabaran serta kebijaksanaan dalam mengambil apa-apa langkah. Kerana kekuatan dalaman, kekuatan negara itu menjadi tonggak sebelum kita mampu melangkah seterusnya. Sebab itu dalam kerajaan Madani ini kita mulakan dengan memupuk semangat perpaduan yang kental di kalangan kita, menjamin supaya ada persefahaman dan perdamaian di antara umat Islam dan bukan Islam di negara kita. Kerana itu menjadi prasyarat bagi kita membangunkan ekonomi yang kita sebut mampan dan kemampanan. Supaya kemampanan kita itu juga akan memberi pengertian yang berbeda. Bukan sekadar ekonomi kukuh, tapi ekonomi kukuh kerana memberi keselesaan dan jaminan kepada rakyat, terutama rakyat miskin, bandar dan desa dan pedalaman dan masyarakat yang lain yang merasakan diri mereka terpinggir. Saya mohon kebijaksanaan supaya negara Madani ini dimengerti, kerana tidak banyak negara yang punyai ruang, kesempatan dalam kerukunan hidup yang damai, yang meletakkan asas ekonomi yang kukuh dan kini telah mendapat perhatian dalam pelbagai bidang. Dan kita mahu umat Islam juga terus meneroka dalam bidang-bidang yang baru yang dulu asing dari kita. Sebab itu Mahat Tahfiz yang sekarang mencecah dari yang rasmi dan tidak rasminya sudah hampir 200,000 pelajar itu dipastikan punyai kemampuan dan peluang untuk menjadi tenaga penggerak dengan kekuatan akhlak dan nilai mereka, kemudian ditambah
dengan kegiatan keupayaan teknikal dan profesional dalam bidang tenaga, dalam bidang digital, dalam bidang AI, kerana ini akan menentukan kekuatan kita kini dan masa depan. Tapi yang kita pohon ialah pengertian dan kebijaksanaan. Kerana pemikiran yang jumud akan menenggelamkan kita. Di samping itu, pemikiran dan langkah yang gopoh dan tidak bijaksana juga akan menghambat dan menjadi cabaran kepada kita. Maka belajarlah daripada pengalaman, daripada semangat Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat Allah, dengan semangat kasih sayang, ihsan dan rahmat, maka diberikan kemaafan, tetapi mesti kembali beristighfar kepada Allah SWT supaya kecurangan lampau, kegelojohan, tamak haloba, rasuah, penyelewengan, kerakusan kuasa dan keangkuhan dihentikan. Itu baru makna yang disebutkan beristighfar kepada Allah SWT. Memaaf dan beristighfar. Kemudian ada semangat rundingan berterusan. Wasyawirhum fil amr. Apakah coraknya itu di parlimen atau dalam perbincangan ataupun jatuh kuasa kampung atau jatuh kuasa masjid, rundingan itu perlu mendapatkan satu natijah ke arah kebaikan. Dan setelah kita buat keputusan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Betapa pintar sekalipun kita dalam pelbagai bidang, betapa hebat pun kita, diraikan sebagaimanapun, dianggap alim besar manapun, jangan lupa keputusan kita mestilah keputusan berasaskan kepada kefahaman dan niat yang ikhlas al-amalillah dan fatawakkal 'ala Allah. Kerana sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah kasih kepada umat yang menyerah dan bertawakal kepadanya. Mudah-mudahan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 ini memberi natijah dan kefahaman dan membangkitkan, mengangkat martabat, harakat, derajat umat kepada satu tahap yang lebih mulia dan membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, di atas ucapan perasmian pembukaan sebentar tadi. Hadirin, seterusnya persembahan video pengenalan barisan jemaah hakim dan para peserta Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 pada tahun ini. أيها الجمع الكريم، نواصل فعاليات الاحتفال لهذه الليلة بمشاهدة عرض المنتج للتعريف بأعضاء لجنة التحكيم الدولية والمشاركين في التلاوة والحفظ. Ladies and gentlemen, we would like to invite you to kindly view the screen as there will be a video montage presentation on the panel of judges and participants for this year's 64 International Al-Quran Recital and Memorization Assembly. Sama-sama kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim.
saksikan tadi persembahan video pengenalan jemaah hakim dan peserta Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 yang menampilkan seramai 20 orang hakim, 66 orang qari dan 26 orang qari'ah dari 71 buah negara. وهكذا أيها الحضور الكرام قد عشنا قبيل لحظات مع عرض المنتج تعريفا ب20 عضوا من أعضاء لجنة التحكيم و92 مشاركة في الاحتفال بالتلاوة والحفظ من 71 دولة. Ladies and gentlemen, that was the video montage presentation on the panel of judges and participants from 71 countries comprising 92 participants that participates for this year's 64 International Al-Quran Recital and Memorization Assembly. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis kini disirikan dengan penampilan kumpulan nasyid Fursan yang akan mempersembahkan lagu tema Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran dan lagu Ummah Gemilang. والآن أيها الحفل الكريم فتعالوا معا لنستمتع لحظات مع أنشودتين بعنوان شعار الاحتفال وأمة جميلة تقدمها فرقة فرسان الإنشادية. In a short while, ladies and gentlemen, the combined Nasyid Group Fursan from Malaysia will be presenting this year's theme song and a nasyid song entitled Ummah Gemilang. Dipersilakan. Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yaqudul ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran guides our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Dalam sujud menyerah pada ilahi, pada kebesaran dan keagungannya. Barakatul Quran, hidayatul Furqan, kitabul hayyil muslimin wal muslimat. Judi Al-Quran, Judi Al-Furqan, the book, the guides of muslimin and muslimat. Ilal amami narfa'u syiarul Islam, mujahidin al-mukhlisin fil amal. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our life. Gigih bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yaqudul ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran. Disiplin dipatuhi, al-masyaqqu tuhadu. Al-Quran melahirkan perpaduan. Al-nizamu yudha'u and dissolve any problems. The holy Al-Quran engenders unity. Kemerdekaan dan perpaduan, berjuang keadilan dan keamanan. Al-Hurriyah, As-Sa'adah, nujahidu bil amali wal iman. Ilal amami narfa'u syiarul Islam, mujahidin mukhlisin fil amal. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our life. Gigih bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah
yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran, that's our community. Will always remain Al-Quran for Al-Quran. Demikian tadi persembahan kumpulan Nasyid Fursan
Kumpulan ini merupakan gabungan pegawai dan anggota dari Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia KAGAT yang kini diterajui oleh Yang Berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Muhammad Rashidi bin Bujai selaku Ketua Pengarah KAGAT ke-9. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan sidang hadirin sekalian, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 kini dimulakan. Dengan ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan peserta pertama yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah An-Nahl bermula ayat 17. سيداتي آنساتي سادتي حضورنا الكرام، تبدأ الآن الوصلة الخاصة بتلاوة المشاركين في الاحتفال المالزي الدولي 64 بتلاوة القرآن الكريم. المشارك الأول سيتلو علينا ما يتيسر له ابتداء من الآية 17 من سورة النحل، فليتفضل مأجورا. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the 64th International Al-Quran Recital and Memorization Assembly 2024-1446 Hijriah will now begin. Our first participant will recite Surah An-Nahl from verse 17. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat suci kalamullah Ta'ala oleh saudara Muhammad Ahmad dari England. كنا أيها السادة الكرام مع التلاوة المباركة لآيات الله البينات تلاها علينا القارئ السيد محمد أحمد من إنجلترا. The first participant was Mr. Muhammad Ahmad from England. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebelum ibrah pertama kita bermula, saya nak minta sikit saja. Kalaulah boleh, senyum sikit saja semua. Pasal yang di belakang sana ada yang muka nampak masa mencuka. Tak tahu pasal apa agaknya. Kata pantun Melayu, jangan tuan bermasam muka kerana tak dapat kerusi hadapan. Kalau hidup dirundung duka, ada Al-Quran memberikan kita pedoman. Jangan stres-stres, kita nak senyum malam ni, senyum kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Bagi yang sedang memegang Al-Quran, ayuh kita buka muka surat 269 dengan memberikan tumpuan pada ayat ke-18. Ayat ini mengungkapkan tentang hebatnya cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, walaupun ada yang tidak beriman dengannya. Begitu Allah memberikan kita nikmat tanpa memilih kasih. Allah berikan kita rezeki tanpa ada yang tersisih. Dan Allah terus mengungkapkan, memberikan rahmat walaupun kita kerap berselisih. Begitulah Allah dengan sifatnya Ar-Rahman. Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Daripada ayat ini kita simpan dua pelajaran. Yang pertama, hidup ini kalaulah nikmat yang Allah beri, kita nak hitung, nescaya tak terhitung dek jari jemari. Dan yang kedua, ingatlah pesan Nabi, hargai 5 nikmat sebelum semuanya melenyap. Sihat sebelum sakit yang merintih, muda sebelum usia bertambah letih, kaya sebelum rezeki kian tersisih, lapang sebelum waktu makin menyisih, dan sudah tentu hidup sebelum ajal bertemu tanpa sempat pun untuk kita berdalih. Hidup kita ini tuan-puan, kata pepatah Arab, kama tazra tahsud. Apa yang kita semai, itulah yang akan dituai. Wallahu a'lam. Hadirin Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada malam ini diteruskan dengan mempersilakan peserta berikutnya untuk mengalunkan bacaan dari surah Yunus bermula ayat 57. والآن نعيش هذه اللحظات أيها السادة الأعزاء بالاستماع إلى المشاركة الثانية لهذه الليلة الافتتاحية التي ستتلو علينا ما يتيسر لها من سورة يونس ابتداء من الآية 57 فلتتفضل مأجورة. Ladies and gentlemen, moving on to the second participants who will now recite Surah Yunus from verse 57. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Puan Salma Woralada Tawon dari Thailand. أيها الحضور الكرام، لقد استمعنا قبل قليل إلى التلاوة الكريمة من آي الذكر الحكيم تلتها علينا القارئة المشاركة من مملكة تايلاند السيدة سلمى وورالدا تاون. Ladies and gentlemen, our second participant was Salma Woralada Tawon from the Kingdom of Thailand.
tuan-puan stres. Dari atas pentas ini saya nampak wajah tuan-puan berseri-seri, umpama cahaya di atas cahaya. Mungkin berkat Al-Quran. Harapannya penonton di rumah juga begitu. Tuan-puan, saya ingin mengajak tuan-puan untuk merenung ayat 57 dan 58 surah Yunus yang dibacakan oleh peserta sebentar tadi. Mudah-mudahan ia menjadi dorongan dan panduan kepada kita untuk kita membina nilai-nilai al-falah bagi kita membina dan menuju generasi madani yang kita impi-impikan. Ayat 57 surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 4 peranan Al-Quran. Pertama, mau'izatun. Artinya Al-Quran menjadi penasihat, Al-Quran menjadi pengajaran, dan Al-Quran memberi panduan kepada kita. Manusia sering alpa dan lalai, maka sebaik-baik pemberi nasihat menjadi teman kita adalah Al-Quran. Yang kedua, peranan Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, penawar bagi segala penyakit di hati. Penyakit hati umpama was-was, syak-wasangka, dendam, iri hati, riya, takbur dan sebagainya boleh dirawat dengan Al-Quran. Syaratnya kita yakin dan percaya. Ketiga, peranan Al-Quran adalah hudan. Hudan artinya petunjuk. Bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita, tuan-puan? Setiap hari kita membuat keputusan. Setiap masa kita membuat keputusan. Maka Al-Quranlah yang menjadi petunjuk kepada kita untuk kita membuat keputusan yang tepat dan betul dalam hidup kita. Umpama tuan-puan pilih untuk datang ke majlis tilawah Al-Quran pada malam ini adalah merupakan satu pilihan yang tepat. Yang ketiga, yang keempat adalah rahmah. Bagaimana untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai rahmah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa manusia yang mendapat rahmat dari Allah adalah mereka-mereka yang mendapat petunjuk dan hidayah dengan Al-Quran. Maka dengan sebab itu ayat ke-58 surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita untuk merasa gembira, untuk merasa syukur dengan adanya Al-Quran. Namun persoalannya, adakah kita rasa gembira dengan Al-Quran, tuan-puan? Tepuk dada, tanya iman. Hayya 'alal falah. Yang dihormati sekalian, seterusnya dijemput dan dipersilakan peserta ketiga pada malam ini untuk memperdengarkan alunan dari surah Ali Imran bermula ayat 77. أيها السادة الأعزاء، ندعو الآن المشارك الثالث لهذه الليلة ليتلو علينا ما يتيسر له من سورة آل عمران ابتداء من الآية 77 فليتفضل مأجورا. The third participant will now recite Surah Ali Imran from verse 77. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Demikian tadi alunan ayat suci kalamullah Ta'ala oleh saudara Abul Qasim Muhammad Manzur Ahmad dari India. كنا قبل قليل أيها السادة الكرام مع التلاوة المباركة لأي الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ السيد أبو القاسم محمد منظور أحمد المشارك الذي يمثل جمهورية الهند. Our third and final participant for tonight was Mr. Abul Qasim Muhammad Manzur Ahmed from India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qari India tadi membacakan surah Ali Imran. Mari kita bedah pada ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, sedangkan yang berada di langit dan di bumi semuanya berserah diri kepadanya." Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan tentang kebenaran Islam. Orasi mengenai mencari kebenaran dalam kehidupan telah dibahaskan berabad lamanya. Barat umpamanya mengakui merekalah cemerlang dalam kehidupan, namun hakikatnya sebuah fata morgana. Seorang sarjana bernama Profesor Harry Lewis dalam karya terkenalnya Excellent Without a Soul mendedahkan masalah kritikal kepada universiti terbaik di dunia, Harvard University, adalah kehilangan roh dalam kompas moral pendidikan. Ia dikuatkan lagi dengan seorang sarjana barat, C. John Somerville, dalam karyanya The Decline of Secular University, mengatakan universiti hari ini tidak dapat mencari solusi kebenaran dan akhirnya perlu membawa agama untuk mencari kehidupan. Al-Allamah Muhammad Iqbal dalam karya agungnya The Reconstruction of Religious Thought in Islam mengatakan bahawa Islam adalah sebuah sistem kehidupan dan bukan ibadah khusus semata-mata. Alhamdulillah, Islam telah menyempurnakan kehidupan kita. Di dunia ini ada 8.2 bilion manusia. 2 bilion daripadanya adalah Muslim dan kita salah seorang daripadanya. Di Malaysia ada 33 juta rakyat Malaysia. 20 juta daripadanya Muslim dan kita salah seorang daripadanya. Saya akhiri segmen tadabbur malam pertama ini dengan membawakan perbahasan menarik daripada Tan Sri Muhammad Said Naqib Al-Atas ketika mensyarahkan ayat Alastu bi rabbikum. Adakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Beliau berkata, inilah persaksian pertama manusia mengakui Allah adalah Tuhannya. Peristiwa persaksian itu berlaku di alam ruh dan ketika itu kita bersaksi dengan ruh-ruh yang hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, dengan berakhirnya bacaan peserta ketiga sebentar tadi, maka selesailah sudah malam pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 pada malam ini. Majlis akan bersambung pada malam esok bermula jam 8.45 malam dan disiarkan secara langsung menerusi siaran TV1, Radio Nasional FM dan live stream Jakim dan MyClick.
وبهذا أيها الحفل الكريم نكون قد وصلنا إلى ختام فعالية الليلة الافتتاحية للاحتفال المالز الدولي 64 بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، ونشكر لكم مرة أخرى على تفضلكم بالحضور معنا لإحياء هذا الاحتفال، ويشرفنا أن ندعوكم لحضور الاحتفال بحفظ القرآن الكريم غدا الصباح في نفس القاعة، وحتى نلتقي غدا نستودعكم الله وتصبحون على خير. Ladies and gentlemen, the 64th International Al-Quran Recital Assembly 2024-1446 Hijrah will be in recess. We thank you for your gracious presence this evening. And finally, on behalf of the organizer, we cordially invite you to this Merdeka Hall tomorrow morning for the Quranic memorization, as well as tomorrow night to hear the Quranic recitation by other participants. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Div-Div Kenamaan. Seterusnya sidang hadirin yang setia bersama dalam majlis yang mulia pada malam ini. Hadirin, mengumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia diiringi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama dan Isteri bersama Div-Div Kenamaan meninggalkan majlis. Jadi alhamdulillah sempurnalah sudah malam perasmian, malam majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1446 Hijri bersamaan 2024 Masihi. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia atas kesudian merasmikan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran pada malam ini. Dan pada malam ni Ustazah, kita telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun diperdengarkan oleh tiga buah negara. Betul. Iaitu England, Thailand dan India. Alhamdulillah. Dan kita juga disusuli dengan ibrah-ibrah yang disampaikan oleh ustaz dan juga ustazah yang telah sempurna menyampaikan ibrah pada malam ini. Dan tentunya juga kita tidak berdua saat ini. Kita ada tetamu yang hadir juga bersama kita untuk memperkatakan berkaitan dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada kali ini, iaitu yang berusaha Al-Fadil Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, Imam Besar Masjid Putrajaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas kesudian bersama kami sehingga ke saat ini. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, silakan. Alhamdulillah Doktor, terima kasih atas kesudian hadir bersama dengan kami di Grandstand hari ini. Kami ada satu soalan berkaitan dengan intelligent artificial yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri tadi. Bagaimanakah kita mengimplementasi AI ini dalam memajukan dakwah di Malaysia, terutamanya untuk majlis tilawah peringkat antarabangsa dan kebangsaan di Malaysia? Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita sedia maklum, AI ataupun Artificial Intelligence, kecerdasan buatan adalah satu teknologi yang sedang berkembang pesat di dalam dunia pada masa kini. Dalam konteks kita, penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa, banyak perkara yang boleh dimanfaatkan oleh Malaysia sendiri dan juga kita sebagai penganjur. Antara yang boleh dimanfaatkan termasuklah dalam pemantauan suara. Artificial Intelligence AI akan memantau perkara tersebut, membantu urustia dan juga para hakim dan juga pengadil, termasuklah juga dalam urusan pengesahan makhraj huruf dan juga pengesahan tajwid. Kemudian seterusnya bergerak daripada situ, AI boleh menganalisis kelebihan dan kekurangan
yang ada pada setiap peserta. Justeru AI itu sendiri boleh membantu para hakim dalam menganalisis siapa sepatutnya yang mempunyai kelebihan terbaik dalam kalangan peserta-peserta yang telah pun terlibat di dalam pertandingan hafazan dan juga tilawah tersebut. Ini antara perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh AI. Sebagaimana yang kita sedia maklum, AI itu sendiri mengambil alih peranan-peranan yang telah pun dilakukan oleh manusia, diganti oleh komputer dan juga teknologi-teknologi yang baru. Masya Allah, hebatnya AI ni kan, maknanya banyak membantu penganjuran majlis tilawah Al-Quran, terutamanya kepada hakim lah dalam menilai dan menanalisis peserta tilawah kan. Ya, Ustaz. Tapi tidak bermaksud AI ini akan menggantikan hakim. Betul. Dan kita pun berada di peringkat saringan. Sebelum ni pun kita menggunakan teknologi sebagaimana Zoom, sebagainya, Google Meet untuk kita mendengar bacaan Al-Quran daripada peserta yang mewakili negara masing-masing pada malam ini. Baik Doktor, bila saya menyedari kepakaran Doktor mungkin dalam bidang falak sebelum ni kan, dan Doktor pun PhD dalam falak, apa ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita kaitkan dengan perkara yang disebutkan ilmu falak ini? Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang berkait dengan Al-Quran. Barangkali dengan penganjuran majlis tilawah itu sendiri sebagai satu majlis yang mempertautkan seramai mungkin peserta-peserta daripada berbagai negara. Saya mulakan dengan sebuah ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan juga perempuan, supaya kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku, juga untuk kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di dalam penganjuran kita pada kali ini dan juga pada kali-kali yang sebelumnya, sebagaimana objektif pertandingan itu sendiri, kita nak merapatkan ukhuwah sesama kita. Jadi kita berjumpa daripada seluruh pelosok dunia, daripada yang berbentuk global. Kita datang ke sini, kita dapat saling mengenali, kita dapat mengenali kelebihan dan kekurangan setiap bangsa. Justru itu, insya-Allah kita akan memperkuatkan ukhuwah sesama kita, sesama dunia Islam, insya-Allah. Baik, terima kasih Yang Maha Doktor atas apa yang Doktor cerahkan kepada kita berkaitan AI dan tentunya berkaitan ayat-ayat suci Al-Quran dengan ayat falak. Dan insya-Allah Ustazah dan juga para penonton, terlebih dahulu terima kasih kepada Doktor atas kesudian bersama dengan kami di set Grandstand pada malam ini. Dan Ustazah, pasti kita pesanan kepada para penonton pada malam esok, insya-Allah kita akan bersiaran seperti mana biasa 8.45 malam anda akan bersama dengan kami. Dan untuk itu kita mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian para penonton sekalian sehingga saat ini, dan anda teruslah bersama dengan kami pada esok hari pada waktu dan masa yang sama. Cukup sekadar itu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yaqulul Ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran guides our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Dalam sujud menyerang pada ilahi, pada kebesaran dan keagungannya. Barakatul Quran, hidayatul furqan, kitabul hayyil muslimin wal muslimat, judi Al-Quran.
Al-Furqan, the book, the guide of Muslimin and Muslimat. Ilal amami nanfa'u syiarul Islam, mujahidin al-mukhlisin fil amal. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our life. Gigi bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah. Kitabul Abadi, Al-Quran ya Al-Quran. Disiplin dipatuhi, al-masyaqqu tuhallu. Al-Quran melahirkan perpaduan. An-nidhamu yudha'u and dissolve any problems. The Holy Al-Quran engenders unity. Kemerdekaan dan perpaduan, berjuang keadilan dan keamanan. Al-Huriyah, As-Sa'adah, nujahidu bil amali wal iman. Ilal amami nanfa'u syiarul Islam, mujahidin al-mukhlisin fil amal. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our life. Gigi bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran.